lagi subjek LMCP 1612, Islam dan Psikologi. Saya Nurul Fatin, mewakili ahli kumpulan, akan membincangkan bab 5 iaitu pembentukan tingkah laku kanak-kanak menurut perspektif Barat dan Islam. Baiklah, kita mulakan dulu dengan pembentukan tingkah laku kanak-kanak mengikut perspektif Barat. Pembentukan tingkah laku kanak-kanak diberi perhatian kerana pembentukan tingkah laku manusia sebenarnya bermula dari zaman kanak-kanak. Pembentukan tingkah laku yang positif perlu diberi penekanan dari peringkat kanak-kanak lagi. Ada beberapa teori Barat yang membincangkan hal ini. Yang pertama adalah teori tujuan hidup ataupun Life Mission Theory oleh Van der Goltz, teori hierarki keperluan Maslow, teori pembelajaran sosial oleh Bandura dan teori konsep kendiri oleh Carl Rogers. Baiklah, untuk teori tujuan hidup, Van der Goltz, pengasas kepada teori ini, menegaskan bahawa dalam membentuk tingkah laku yang positif dalam diri kanak-kanak, 5 kehendak kanak-kanak ni perlu dipenuhi, iaitu penghargaan, penerimaan, keprihatinan, penghormatan dan kasih sayang. Ejen yang paling penting dalam teori ini adalah ibu bapa dan persekitaran. Mereka tidak langsung memberikan kesan dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Apabila kelima-lima kehendak ni diberi perhatian dan apabila ibu bapa memberikan kasih sayang yang cukup, memberikan perhatian sepenuhnya, menghargai anak-anak, menunjukkan penghormatan, maka anak-anak ini dapat menunjukkan tingkah laku yang positif. Dan daripada itu, mereka akan mempunyai tumbuh kembang yang baik sehingga mereka membesar. Dan selain daripada ibu bapa, persekitaran yang menyokong juga memainkan peranan ya dalam teori ini. Persekitaran ini adalah ahli keluarga terdekat, guru-guru, jiran dan rakan sebaya. Kepada teori hierarki keperluan Maslow, Maslow menegaskan bahawa terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi oleh kanak-kanak untuk pembentukan tingkah laku yang positif. Yang pertama, keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghargaan kendiri iaitu self-esteem dan kesempurnaan kendiri iaitu self-actualization. Okey. Dan keperluan ini disusun mengikut hierarki ya. Keperluan yang paling asas adalah keperluan fisiologi. Okey, apabila keperluan fisiologi ini dipenuhi dan kemudian keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, self-esteem dan self-actualization ini dipenuhi, maka kanak-kanak ini dapat membentuk tingkah laku yang positif kerana semua keperluannya telah dipenuhi. So, apabila fisiologi telah dipenuhi dan keselamatan, mereka akan lebih selamat. Dan apabila mereka lebih selamat, mereka menerima pula kasih sayang. Lepas tu mereka akan ada self-esteem yang tinggi dan kemudian mereka akan mencapai self-actualization ataupun penghargaan kendiri. Dan apabila semua ini dipenuhi, mereka akan cenderung bersifat positif dan terhindar daripada sikap yang negatif. Seterusnya adalah teori konsep kendiri oleh Carl Rogers. Okey, konsep kendiri ni adalah bagaimana seseorang individu itu melihat dirinya sendiri dan di samping itu orang di sekeliling berperanan penting dalam pembinaan konsep kendiri individu tersebut. Ini dapat membantu individu terutama kanak-kanak untuk membina konsep kendiri yang betul dan seterusnya menghasilkan perspektif yang betul terhadap dunia di sekelilingnya. So dekat sini sebenarnya boleh dibahagikan. Perspektif ni dibahagikan kepada sosial dan fizikal. So ini adalah hubungan antara sosial, fizikal dan individu kanak-kanak tersebut lah. So orang yang paling rapat adalah ibu bapa. Okay, ibu bapa adalah golongan yang paling rapat. Rakan sebaya, guru dan apabila golongan-golongan ini dapat menerapkan persepsi yang positif dalam diri kanak-kanak, maka terbentuklah konsep kendiri yang positif dengan dunia sosial dan fizikalnya. So biasanya konsep kendiri ini dia fokus kepada rakan sebaya. So bila rakan sebaya memberikan pengaruh yang baik, maka kanak-kanak ini boleh tumbuh kembang dengan positif sehingga mereka membesar. Seterusnya kita masuk kepada topik utama iaitu pembentukan tingkah laku kanak-kanak menurut perspektif Islam. Dalam Islam, pembentukan tingkah laku kanak-kanak ni sebenarnya bermula sejak dari pemilihan pasangan hidup. Partner, kalau isteri, suami
suami, kalau suami, isteri. Perkara ni sangat penting ya, pemilihan pasangan hidup ni sangat penting kerana anak-anak kita senang meniru kita sebagai ibu bapa. Oleh itu, apabila ibu bapa menunjukkan sikap yang baik, maka anak-anak ini akan cenderung untuk bersikap yang baik, positif di situ. Okey. So pemilihan pasangan hidup amat dititik beratkan dalam Islam untuk kesinambungan dan keberterusan anak-anak yang baik. Okey. So dalam Islam, asas pembentukan tingkah laku kanak-kanak amat dititik beratkan tanpa berbelah bahagi. Asas yang perlu diberi keutamaan sebagai asas utama adalah akidah Islam itu sendiri. So apabila akidah Islam itu memberi bentuk kepada pembentukan tingkah laku kanak-kanak, maka tingkah laku kanak-kanak ini akan cenderung positif dan berlandaskan Islam sehinggalah akhir hayat mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so memandangkan kepentingan pembentukan tingkah laku kanak-kanak ni, ramai sarjana Islam yang terkenal telah mengkaji dan menulis aspek pembentukan adab atau tingkah laku secara terperinci dan komprehensif. Antara tulisan terawal disumbangkan oleh Ibni Al-Muwaqqafah yang berjudul Al-Adab Al-Saghir wa Al-Adab Al-Kabir. Karya ini mengupas pelbagai adab dan tata cara bertingkah laku daripada pelbagai sudut. Imam Al-Bukhari pula menulis berkenaan Al-Adab Al-Mufrad yang bersangkut paut adab dengan hak Allah dan Rasulullah SAW, manusia dan makhluk yang lain, berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Imam Ibni Abi Shaybah mengkaji dan menulis tentang adab dan tata cara bertingkah laku secara komprehensif berasaskan sunnah Rasulullah SAW menerusi kitab Al-Adab. Okey. Kemudian Ibnu Al-Muflih turut menulis kitab yang berjudul Al-Adab Al-Syariah wa Al-Man Al-Mariyah yang dianggap antara yang paling lengkap yang membincangkan aspek pembentukan tingkah laku dan adab ini. Okey, menurut Ibni Al-Qayyim, adab ni sebenarnya bermaksud himpunan tingkah laku yang baik yang ada pada diri seseorang. Dari perspektif akidah Islam, matlamat pembentukan adab kanak-kanak ni bertujuan untuk memastikan mereka berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, memperoleh syurga dan selamat daripada siksaan api neraka. Okey, Islam dengan jelas memerintah pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa untuk menghormati, memuliakan serta mendidik anak-anak untuk beradab berasaskan panduan Islam. Okey, Ibnu Qayyim menegaskan terdapat 3 adab utama yang perlu diterapkan dalam didik kanak-kanak. Pertama, adab terhadap Allah. Kedua, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, adab terhadap manusia ataupun sesama manusia. Adab terhadap Allah ini merangkumi memahami nama-nama dan sifatnya, kemudian berilmu tentang agama dan syariatnya, serta mengetahui perkara yang disukai dan dibenci oleh Allah. Adab terhadap Rasulullah pula merujuk kepada mematuhi dan taat kepada ajaran yang disampaikan oleh baginda tanpa membantah. Dan sementara adab terhadap makhluk adalah berurusan dengan manusia mengikut latar belakang masing-masing. Kalau ibu bapa adab macam mana, kalau dengan guru adab macam mana, dengan rakan taulan, jiran tetamu dan anak-anak, isteri dan lain-lain. Okay. Pendidikan adab terhadap Allah dan Rasul merupakan dasar kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid yang menjadi asas terhadap pembinaan adab terhadap makhluk. Dalam erti kata yang lain dia, adab terhadap Allah dan Rasul ni mempengaruhi serta memberi kesan terhadap adab terhadap individu. Maksudnya bila kita ada adab kepada Allah dan Rasul, automatik kita ada adab kepada individu lain ataupun sesama manusia. Kerana apa? Kerana hanya hati yang yakin dengan kalimah syahadah mampu membenihkan tingkah laku yang baik dan positif dalam dirinya. Okey. Apabila kita tinjau daripada aspek dasar maqasid syariah, terdapat 5 asas utama yang perlu diberi perhatian dalam membentuk tingkah laku kanak-kanak. Baiklah, kita akan masuk satu-satu tentang 5 aspek ini ya. Kanak-kanak perlu dididik dengan ajaran akidah dan syariah Islam. Ini kerana akidah dan syariah Islam berupaya membentuk tingkah laku yang baik dalam diri kanak-kanak ni sehingga mereka guna ke akhir hayat mereka. Pemeliharaan dari sudut agama ini secara tak langsung memberi kesan yang positif dalam membentuk tingkah laku dari sudut
pemeliharaan nyawa, akal, keturunan dan harta. Bila kita cerita pasal nyawa, Islam meletakkan nyawa sebagai perkara paling utama yang perlu dipelihara. Oleh itu, Islam dia melarang keras pembunuhan ataupun membunuh diri kerana nyawa ni adalah perkara utama. Maka dalam hal ini kanak-kanak perlu dididik untuk menghormati dan menghargai nyawa. Aspek keturunan pula, aspek keturunan kanak-kanak perlu dididik menjaga maruah dirinya dan keluarga. Oleh itu perlulah ibu bapa memberikan nama yang membawa maksud baik, memperkenalkan anak-anak kepada saudara mara dan mendidik anak-anak cara berinteraksi dengan saudara mara dengan baiklah secara sopan dan sebagainya. Lepas tu ibu bapa perlu mendidik anak-anak cara bergaul. Didik anak-anak pembatasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Selepas itu ibu bapa bertanggungjawab untuk menjelaskan batasan halal dan haram kepada kanak-kanak. Ibu bapa juga berperanan untuk memperjelaskan tentang dosa dan pahala. Apabila kanak-kanak ni tahu erti dosa dan pahala, mereka akan tahu mana baik dan mana buruk. Maka pembentukan tingkah laku yang positif dapat membantu mereka. Lepas itu ibu bapa seterusnya perlu mendidik anak-anak tentang perkara yang keji. Apa itu perkara yang keji ataupun kita sebut sebagai sifat mazmumah. Seterusnya kanak-kanak perlu diberi pendidikan terhadap fardu ain dan fardu kifayah, didedahkan dengan ilmu semasa selari dengan tuntutan zaman, dan sikap mementingkan ilmu pengetahuan perlu diterapkan dalam diri anak-anak. Kanak-kanak juga hendaklah dididik dengan perasaan berani untuk menyatakan pandangan dan pendapat. Termasuk dalam aspek pemeliharaan akal, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk menjauhkan diri daripada sebarang aktiviti ataupun perkara yang menjelaskan akal fikiran, seperti dadah, seperti minum alkohol, minum arak dan judi, sebab perkara ini hanya mendatangkan keburukan. Dalam aspek harta pula, Islam sangat mementingkan ibu bapa untuk memastikan hanya harta yang halal sahaja dapat diberikan kepada anak-anak, kerana halal haram sesuatu harta seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya memainkan peranan penting dalam pembentukan sasiah dan tingkah laku kanak-kanak. Apabila darah daging yang tumbuh dengan perkara-perkara yang haram akan menjerumuskan mereka ke dalam perkara yang negatif dan ke dalam neraka. Serius benda ni, halal haram ni, sebab itu ibu bapa mesti pentingnya halal haram, terutama sekali bab makanan dan rezeki yang kita dapat. Islam memerintahkan supaya kita tak sewenangnya memakan harta anak yatim. Adanya aspek khas, peraturan khusus macam mana kita nak uruskan harta anak yatim, pengurusan faraid ataupun harta pusaka yang melibatkan hak kanak-kanak. Bertitik tolak dengan perkara ini, kanak-kanak Islam perlu dididik dengan sifat supaya tidak membazir. Dididik dengan perkara yang buat kita rasa takut dengan balasan Allah yang melibatkan harta. Tak boleh mencuri, tak boleh merompak, tak boleh salah guna duit orang dan sebagainya. Kanak-kanak juga perlu dididik dengan sikap berdikari. Ini dapat membantu kanak-kanak ini menjadi individu yang sentiasa berusaha keras dan berusaha untuk berjaya. Seterusnya kita masuk kepada kaedah pendidikan moral anak dalam keluarga menurut Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan, dia menggariskan 5 kaedah pendidikan moral dalam keluarga. Yang pertama adalah pendidikan dalam keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan memberikan perhatian dan pendidikan dengan memberikan hukuman. Kita masuk kepada pendidikan dengan keteladanan. Menurut Al-Ghazali, anak ni amanah Allah. Nilainya tidak terharga. Sebelum mendidik orang lain, ibu bapa perlu mendidik diri mereka dulu, kerana peniru utama kanak-kanak adalah ibu bapa. Dah cerita tadi kan, kanak-kanak sangat mudah meniru, terutama ibu bapa mereka. Oleh sebab itu, sikap dan tingkah laku ibu bapa sangat penting dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak, terutama yang berumur sekitar 3 hingga 6 tahun. Mereka ni sentiasa observe, perhati dan tiru. Kalau kita rajin mengemas, rajinlah mereka mengemas. Macam anak saya yang 10 bulan tu, saya suka vacuum, saya suka sapu, dia pun pandai. Itu pentingnya. Saya bagi contoh je. Itu pentingnya tingkah laku yang baik dalam diri ibu bapa supaya anak-anak ni boleh ikut. Seterusnya,
kita perlu sentiasa memberikan teladan yang baik melalui sifat kita. Kalau ibu mempengaruhi melalui sifat yang penyayang, rasa terima, rasa aman. Okey, bapa pula mempengaruhi anak melalui pengembangan kepribadian, disiplin, arah dorongan serta bimbingan untuk ajar anak ni menempuhi cabaran hidup. Okey. Teladan yang baik daripada kedua ibu bapa sekitar umur 6 tahun akan memberikan impak yang besar kepada perkembangan mereka sehinggalah mereka dewasa. Oleh itu, mesti tekankan pembentukan tingkah laku yang positif waktu-waktu ini. Okey, menyediakan teladan yang baik ni ada beberapa unsur. Keteladanan dalam ibadah, kita solat, kita ngaji, anak ikut. Keteladanan dalam bermurah hati, bersedekah. Keteladanan dalam kerendahan hati, ajar anak humble. Keteladanan kesantunan, sopan santun, jangan mencarut apa semua. Keteladanan keberanian dan keteladanan memegang akidah. Okey, kita pergi kepada pendidikan dengan adat kebiasaan. Manusia ni semua ada potensi diri dan itu termasuklah potensi untuk beragama. Okey, potensi beragama ini terbentuk dalam diri anak melalui dua faktor. Faktor pendidikan Islam yang utama dan faktor pendidikan lingkungan yang baik. Faktor memberi pendidikan Islam adalah sepenuhnya di bawah tanggungjawab ibu bapa. Okey. Setelah anak diberikan pendidikan agama, faktor lingkungan persekitarannya pula harus memantapkan pengajaran tersebut dengan menjadikan ajaran agama sebati dan menjadi kebiasaan dalam lingkungan keluarganya. Maksudnya kebiasaan tu harus ada dalam keluarga, barulah boleh diserap dengan baik dan membentuk tingkah laku positif sehingga mereka dewasa. Okey. Pendidikan dengan nasihat pula. Pemberi nasihat seharusnya orang yang berwibawa di mata anak-anak. So dalam kes ni, orang yang paling berwibawa untuk memberi nasihat adalah ibu bapa. Again, besar tanggungjawab ibu bapa ni. Anak tu amanah. Okey. Mereka adalah pemberi nasihat dan pendidik utama. Pemberi nasihat ni pun kenalah tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak. Bukannya kita hanya tahu cakap tapi kita tak buat. Contohnya kita marah anak, jangan buat itu, jangan mencarut tapi kita pun mencarut. Kita suruh anak mengaji tapi kita tak mengaji. Tak boleh macam tu ya. Kita mesti tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak, barulah anak-anak boleh dengar nasihat kita yang baik. Sebab anak-anak bila kita tengok kita baik, nasihat tu senang je nak masuk. Okey? Pendidikan dengan memberi perhatian. Kanak-kanak sememangnya sangat suka perhatian. Dari baby lagi. Saya tahu sebab saya ada baby. Okey. So bila anak-anak ni diberi perhatian, bila dicurahkan perhatian, benda ni dia akan membina akidah dan moral di samping membentuk spiritual dan sosial mereka. Okey. Di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiah. Ibu bapa yang prihatin tentunya mengetahui perkembangan anaknya. Tak kisahlah sama ada akademik atau bukan. Apabila ibu bapa prihatin dan memberi perhatian, ini dapat membentuk tingkah laku positif dalam didikan anak-anak kerana mereka dapat keperluan perhatian tersebut. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir adalah pendidikan dengan memberikan hukuman. Okey, hukuman ni adalah jalan terakhir. Sebab tu kalau anak kita buat salah, jangan terus pukul. Tak boleh macam tu. Kanak-kanak ni dia belajar. Okey, bila dia tahu benda tu salah, dia takkan buat lagi sebenarnya. Tapi bukan dengan kekerasan. Okey, jalan terakhir adalah hukuman kan. So, apabila anak membuat kesalahan, kita kena tegas, tegur dulu. Okey, dengan tegur untuk mengembalikan tingkah laku yang tersasar. Okey, hukuman bukanlah sesuatu yang mutlak, bukannya penyelesaian utama. Tapi hukuman yang berlandaskan kekasaran yang tegas perlu dibelakangkan bila dah tak ada cara lain, last resort orang kata. Okey, tapi manusia ni berbeza. Okey, manusia ni berbeza. Kita tengok anak kita, pendekatan dia macam mana. Itu pentingnya untuk tahu Islam dan psikologi. Okey, bila nak hukum anak, ada cara dalam Islam. Bukan main hukum sahaja. Hukum anak dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dia mesti bagi sebab kenapa dia hukum. Jangan hukum je tapi tak bagi sebab. So anak lost. Okey. Lepas tu hukuman tanpa adanya pengaruh emosi. Jangan sebab kita marah sangat kita hukum dia. Tak boleh. Kita mesti tenang dulu. Lepas tu baru kita hukum mengikut kesesuaian. Okey. So kesimpulannya di sini, pembentukan tingkah laku kanak-kanak mengikut pendekatan barat lebih memberi penekanan kepada faktor luaran dalam membentuk akidah. Okey. Tapi dalam Islam,
Pembentukan tingkah laku kanak-kanak ni lebih kepada spiritual. Maksudnya agama lah. Apabila kanak-kanak ini berpegang teguh kepada akidah Islam, tahu syariah, bertauhid, bertakwa, beriman, mustahil ataupun jarang kita nak tengok kanak-kanak ini cenderung untuk perkara yang lebih negatif. Okey, apabila kanak-kanak ini mempunyai asas akidah yang kuat, ilmu agama yang solid orang kata, maka pembentukan tingkah laku positif tu sangat kuat dan mereka cenderung untuk berakhlak mulia bukan kepada dirinya sendiri tapi kepada Allah, kepada Rasul, kepada ibu bapa dan orang di sekelilingnya. Okey, oleh itu pastikan diri kita mempunyai ilmu, terutama apabila kita menjadi ibu bapa, untuk mendidik anak-anak kita dengan penuh hikmah. Oleh itu, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.